Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ini saya dapat satu soalan yang agak bagus saya rasakan, di mana saya ditanya kenapa saya membuat tutorial berniaga di Shopee berasaskan dropshipping. Okey. So ini adalah soalan yang perlu saya jawab kerana saya memahami kebanyakan seller-seller di Shopee kebanyakan adalah dropshipping. Anda mendapat kesukaran yang terlalu hebat dah jika anda berniaga di Shopee. Okey. Tapi sebelum itu saya ingin menerangkan, abaikan latar belakang kerana saya berada di rumah ibu saya. So saya ingin buat video. Hari ini video ketiga lah. Saya hari ini fokus kepada menjawab soalan subscriber lah. Okey. Okey, kita berbalik kepada persoalan kenapa saya buat tutorial tentang dropshipping. Sebelum saya terangkan sikit tentang dropshipping, situasi sebenar yang berlaku pada semua seller yang menjual di Shopee. Okey. Yang pertama, semua dropshipper yang menjual di seller menghadapi satu masalah yang utama sekali, iaitu adalah harga. Di mana mainan harga ada terlalu hebat di Shopee. Dan kebanyakan seller yang baru lah untuk saya suka main harga hingga terlalu rendah dan menyebabkan kita susah untuk bersaing. Okey. Dan kedua, dengan margin keuntungan sebagai dropshipping adalah rendah. Yang paling tinggi pun saya lihat 27% lah. Ada kadang-kadang 40%. Tapi kebanyakan 27%, 10%, 15% itu menyebabkan anda sukar untuk membuat marketing di Shopee. Tambahan lagi dengan harga-harga mainan harga yang terlalu hebat di Shopee dan sukar untuk kita bernafas jika kita berjual di Shopee. Dan kadang-kadang saya tahu kebanyakan semua seller-seller yang ada yang mendengar di sini tidak membuat sales di Shopee atau di marketplace yang lain disebabkan masalah ini. Okey. Dan ramai yang telah bungkus atau kata kecewa lah dengan perniagaan dropshipping ini. Sebab tu saya ingin buat tutorial bagaimana untuk mengatasi masalah ni. Kenapa saya kata dropshipping masih lagi relevan untuk dijual di marketplace, tak kira di Shopee ke, Lazada ke, Lelong ke, Mudah ke, atau e-commerce anda sendiri ke. Kerana dia mempunyai beberapa teknik yang perlu anda amalkan. Okey, yang pertama di mana sebagai dropshipping kita menjual bukan satu atau dua produk, kita menjual beribu-ribu produk. Berbanding dengan founder yang menjual kadang ada 10 hingga 12 produk lah, produk mereka sendiri. Oleh itu, dengan beribu-ribu produk ini, anda takkan semua produk ini adalah harganya tinggi. Anda kena mencari produk yang mempunyai harga yang boleh bersaing di kedai Shopee anda. Itu disebabkan anda kena buat research untuk mencari winning product. Yang pertama, sebelum membuat winning product ni, itu membuat pandangan harga dahulu. Tengok dari segi harga boleh menang, anda jadikan produk ni sebagai winning product dengan perbaiki anda punya product listing, mengikut algoritma Shopee, membuat marketing kan, supaya anda boleh menjual dengan mudah di Shopee. Ini semua saya terangkan dahulu, saya tak mau terangkan lagi. Oleh itu, potensi untuk menjual di dropshipping adalah tinggi. Tetapi untuk anda buat research, marketing, product listing, dia memakan masa. Di mana saya telah katakan dalam video saya dahulu, untuk sebuah kedai Shopee untuk konsisten sales ada selepas 6 bulan. Di mana saya menggunakan eksperimen kedai Shopee Maniac kita sebagai dropshipping, dan betul selepas 6 bulan atau 4 bulan, tengok bergantung pada produk winning anda, jumlah produk winning anda dan usaha anda untuk mendapatkan seberapa banyak produk winning di kedai Shopee anda, baru anda mendapat sales yang konsisten kerana anda punya produk yang banyak. Okey, produk yang banyak maksudnya produk winning produk lah yang boleh dijual di Shopee, dan masa ke semasa pun anda akan dapat saingan. Betul, orang tengok anda jual ni harga ni rendah, dijual lagi rendah, so produk winning tu dah tak laku lagi. Itu sebabnya saya sentiasa kena buat research untuk mengatasi masalah winning product di Shopee jika anda sebagai dropshipping. Ini adalah amat penting. Dan oleh itu, dropshipping tidak mati. Dia hanya perlu diubah sesuai dari segi strategi. Dan di sini saya memberikan perkongsian bagaimana untuk membuat jualan di Shopee menggunakan dropshipping. Saya memahami masalah yang dialami oleh semua seller-seller dropshipping yang telah mengeluarkan wang
membuat Shopee Ads pun susah nak buat Shopee Ads, kerana jika buat Shopee Ads setiap per klik kena bayar. Kalau satu barang tu untung RM1, Shopee Ads anda tu 20 sen, 6 kali klik dan ada RM1 20 sen, anda dah rugi 20 sen. Betul? So itu masalah anda hadapi. Sebab itu saya pernah terangkan dahulu. So, cuba backup dengan produk-produk sebagai agen luar. Mereka bagi keuntungan yang tinggi lah sebagai backup, dan cuba boostkan produk anda, produk-produk agen anda untuk buat jualan, untuk cover anda punya sales di dropshipping. So, artinya kasih aktif lah kedai Shopee anda tersebut. Okey, oleh itu saya terangkan dengan jelas dalam e-book Shopee Funnel untuk saya, di mana saya menerangkan 5 step funnel lah untuk mendapatkan jualan yang konsisten di Shopee jika anda sudah dropshipping. Okey, jika anda berjaya membuat jualan yang konsisten selepas 6 bulan, saya ingin tanya anda, mampukah anda menjual produk-produk lain yang mempunyai margin keuntungan sehingga RM40, RM50, RM60? Mampu tak anda? Anda semestinya mampu untuk menjual apa saja jenis produk yang ada. Kerana dengan margin dropshipping yang 27% pun anda boleh buat sales, apatah lagi dengan produk yang margin keuntungan RM60, anda berani untuk mengeluarkan modal untuk membuat Shopee Ads yang lebih bagus atau membuat Facebook Ads yang lebih bagus. Itulah tujuan saya untuk step by step untuk kita membina kejayaan kita sebagai seorang bisnes online. Kita harus melalui kos sekarat ini. Jika anda berjaya melalui kos sekarat ini dalam masa 6 bulan, di mana anda memang cukup perit dropshipping memang cukup perit, saya beritahu. Tak ada sales sampai 2 bulan, kadang seminggu tu ada 3 sales, tiba 2 minggu tak ada sales. Kadang-kadang customer dengan dropshipping murah ni, customer banyak komplain, kita stress kadang-kadang. Tapi itu semua adalah pengalaman kita sebagai seorang bisnes online yang harus kita lalui pada masa akan datang. Dan baik kita kena lalui. Okey, itu adalah satu, orang kata, perkara normal lah bagi seorang bisnes online. Jika anda boleh besar dengan dropshipping ini, tutorial ini, jika anda boleh bersabar, maintain hingga dapat sales yang konsisten, mana anda berjaya. Dan untuk dapat kejayaan itu amatlah sukar sekali jika seorang dropshipping. Ini saya betul-betul terang kat sini. Tetapi boleh berjaya, dan saya telah buktikan melalui review-review, testimoni kedai Shopee Manak saya yang kita buat ini. Walaupun sales tidak terlalu tinggi, tapi ada sales setiap minggu, boleh berjaya walaupun margin keuntungan rendah. Ini saya ingin menunjukkan dropshipping boleh dibuat, tapi dengan cara yang sistematik. Dan masa akan datang anda berjual, lepas tu anda ada punya confident untuk jual produk lain. Itu the next step. Tak ada bergantung pada dropshipping semata-mata, tapi harus bermula dengan dropshipping. Untuk anda memahami dengan jelas, dengan jelas proses-proses yang jualan bisnes online. Sebab pada pendapat saya, jika anda melalui kesukaran margin untung yang terlalu rendah ni, anda akan berusaha lebih keras lagi. Betul? Ini margin rendah lah. Aku tak boleh buat Shopee Ads mahal ni. Macam mana kena buat? Anda akan cuba baiki produk listing. Anda cuba baiki gambar. Kasih nampak lah. Hantar social media. Okey, cuba buat iklan. Tengok monitor. Ada untung tak? Tak untung, tutup. Cuba buat lagi. Anda mempelajari. Besok nanti secara tidak langsung. Anda tak sedar tu sebenarnya. Melalui kerugian yang buat tu, anda pelajari sesuatu yang baru. So, bila anda ada produk baru, anda adanya produk sendiri, anda sudah ada knowledge yang cukup tinggi. Kerana anda melalui kegetiran dropshipping ini. Okey. Dan saya ingin katakan dropshipping masih hidup dan boleh dilakukan. Cuma margin keuntungan adalah rendah. Buat masa sekarang ni, banyak seller memang cukup rendah. Tetapi anda tidak rugi. Memang dalam Shopee banyak memang dapat untung. Tapi untung tak banyak. Terlalu rendah lah. Kata untung kadang RM100. Untung bersih. RM100, kadang RM80. Itu adalah realiti kita sebagai seorang peniaga dropshipping. Faham So saya akan jelaskan dengan anda dengan inilah jawapan saya kenapa saya buat tutorial tentang dropshipping. Dan dropshipping tidak mati. Dan dropshipping adalah kejam kepada seller-seller di Shopee. Itu adalah realiti yang anda harus fahami dan harus teruskan. Saya nasihatkan anda teruskan untuk buat jualan sebagai dropshipping. Dan seperti saya katakan tadi, jika anda berjaya, apa saja anda boleh jual, apa saja anda boleh buat. Anda faham Facebook Ads, anda faham blogging, anda faham bagaimana untuk marketing di Shopee, segala-galanya amatlah mudah untuk anda pada sekali datang. Dan pada waktu yang sama juga,
Jika anda terus maintain kedai Shopee anda, seperti katakan dahulu dalam video saya, nama saya dahulu, di mana dari peringkat ke peringkat Shopee akan berikan pelbagai intensif untuk anda. Sebagai contoh sekarang ini, Facebook memberikan Facebook Sipas, kemudian dia memberikan Shopee Seller Affiliate, dan dulu pada bulan Julai dia kasih pembukaan pendaftaran untuk shop Malaysia Online. Lepas tu dari segi dashboard anda bertambah lagi, dari segi untuk business insight, untuk cek kurs. Artinya perkembangan kedai Shopee anda seiring dengan intensif yang diberikan oleh Shopee. Itu anda sabarlah. Jika seller baru anda mengharapkan sesuatu yang seperti orang lama yang telah ada Facebook Sipas, yang ada seller affiliate program, yang sudah ada SIP, yang sudah ada Shop Malaysia Online, awak bertanding dengan dia. Memang susah nak bertanding dengan dia. Tetapi anda akan dapat benda ni dalam mengikut usia kedai Shopee anda dan juga sales anda. Secara perlahan akan dapat. Pasti akan dapat. Tapi anda kena bersabar. Okey, saya harap anda faham perkara inilah. So, saya akan buat penjelasan lebih lanjut lah. Bagaimana Shopee ini memberikan intensif berdasarkan usia anda punya kedai lah. Okey, saya rasa itu yang Shopee berikan. Okey, Assalamualaikum sejahtera. Saya harap menjawab soalan subscriber saya kenapa saya buat tutorial dropshipping, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Di mana saya berkata tentang blog, tips tentang Facebook Ads, dan of course tips tentang Shopee. Okey, Assalamualaikum.